Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa bersua lagi untuk meneruskan sesi pembelajaran PDPR pada tahun 2021. Baik, hari ini kita akan masuk pada topik yang baru iaitu bab 4, tumbuh-tumbuhan. Katakan bab belakang ni kita pokok. Okey, minggu lepas kita belajar bab 3, hari ini kita akan masuk bab 4. Okey, apakah bab 4 pada hari ini? Bab 4 adalah topiknya berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Maksudnya hari ini kita hanya nak fokuskan, nak belajar tentang tumbuh-tumbuhan semula jadi yang ada di dalam negara kita. Baik, sebelum kita meneruskan pembelajaran, eloklah kita tengok dulu apakah dia punya objektif ataupun matlamat untuk kita belajar topik pada hari ini. Baik, ini adalah standard pembelajaran ya, pelajar. Standard pembelajaran iaitu apa yang kita nak tahu, apa yang kita nak belajar tentang topik pada hari ini. Bab apa ni? Bab 4. Okey. Kita ada 1, 2, 3, 4 standard pembelajaran ataupun 4 objektif ataupun 4 matlamat berkaitan dengan topik ini. Baiklah, matlamat yang pertama, mengenal pasti jenis dan juga taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Ada berapa jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi? Dan di manakah terletaknya tumbuhan-tumbuhan semula jadi ni kat dalam negara kita? Itu yang kita akan tengok. Yang kedua, yang ini, kita nak menghuraikan pula apakah faktor yang mempengaruhi jenis dan juga taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Sebab apa kat setengah kawasan di Malaysia tumbuhan dia macam tu? Kenapa kat setengah kawasan pula tumbuhan dia begini? Dan apakah faktor yang menyebabkan berlaku keadaan begitu? Itu kita akan huraikan nanti. Yang ketiga, kita nak menjelaskan juga melalui contoh-contoh yang relevan apakah pentingnya tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia ni. Mesti ada sebab kenapa Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan ni. Mesti ada kepentingan dia. Sebab setiap apa yang berlaku, setiap apa yang terjadi, mesti ada sebab, mesti ada punca dan mesti ada kenapa ianya ada. Mesti ada kepentingan dia. Itu kita akan lihat. Dan yang terakhir, kita nak juga merumuskan kesan-kesan kegiatan manusia itu terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Aktiviti yang kita lakukan setiap hari oleh masyarakat kita lakukan, apa yang negara kita buat terhadap negara ni, dia akan memberikan kesan kepada alam sekitar, kepada tumbuhan semula jadi itu. Okey? Baik. Itu adalah standard pembelajaran kita. Jadi pastikan di akhir video nanti pelajar-pelajar boleh tanya keempat-empat ni kepada diri sendiri. Cuba buat soalan dan jawab keempat-empat ni. Sekiranya menjawab soalan keempat-empat ni, bermaksud pelajar telah memahami sepenuhnya topik kita pada hari ini. Tapi jika tak dapat, tak mengapa, boleh ulang tengok video ni sehingga faham dan jelas berkaitan dengan topik ini. Baik, fakta menarik mengenai bunga Rafflesia. Ini merupakan bunga yang terbesar di dunia dan hanya berada dalam negara kita saja. Hebat tak hebat? Baik. Nama bunga ni, kenapa panggil nama bunga Rafflesia? Ini dia. Diambil oleh orang pertama yang menemui, yang menjumpai bunga ni di dalam dunia ni, iaitu Stanford Raffles. Jadi dia bagilah bunga dia Rafflesia, terkena nama orang yang menjumpai. Jadi anak-anak nanti bila buat sesuatu benda yang baru kat dalam dunia ni, mungkin anak-anak jumpa bunga baru ke spesies baru, letakkan nama awak lah. Contoh, cikgu jumpa bunga baru. Oi, bunga ni tak ada lagi kat dunia ni, cikgu seorang baru jumpa ni. Cikgu siapkan bunga Isma. Lain pula nama kan. Baik, tak apa, tak ada masalah. Baik, merupakan bunga yang terbesar di dunia. Macam mana bunga Rafflesia ni bawah ni? Bawah ni ada, ni lah bunga Rafflesia. Bunga yang terbesar di dunia. Walaupun diistilahkan sebagai bunga, tetapi bau dia macam bangkai. Juga dia sebagai bunga bangkai. Busuklah bau dia ni. Kenapa bau dia busuk? Nanti cikgu terangkan. Hanya ditemui di negara Asia Tenggara. Dalam negara kita je. Negara-negara kita dan sekitar ni je yang ada. Dan lazimnya bunga ni mempunyai 5 kelopak sahaja. Dan spesies terbaru dan pertama di dunia terjumpa di Royal Bloom Creek di Perak. Spesies terbaru dah yang pertama di dunia jumpa di Royal Bloom
Perak. Hotel lah. Hutan Royal Belum Creek, Perak. Spesies ini punya 10 kelopak bunga daripada hasil evolusi dua spesies Rafflesia, iaitu Rafflesia R. azlani dan Rafflesia Cantley. Nama dia pula. Ni kau orang yang jumpa tu spesies dia. So itu fakta unik tentang bunga Rafflesia. Baik, sekarang kita akan melihat jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Ada 1, 2, 3, 4, 5 tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia ni. Ini dia semua. 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana kita ada hutan hujan khatulistiwa atau juga dikenali sebagai hutan hujan tropika. Kan ada update hutan hujan tropika lain ke dengan hutan hujan khatulistiwa? Sama sayang, benda yang sama. Baik. Yang kedua, kita ada hutan paya air masin. Kita juga ada hutan paya air tawar di Malaysia. Kita ada hutan pantai dan kita ada hutan gunung. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 hutan kita ada. Kita dah tahu dah jenis hutan. Jenis tumbuh-tumbuhan ada 5, iaitu hutan hujan khatulistiwa, hutan paya air masin, hutan paya air tawar, hutan pantai dan hutan gunung. Baik, seterusnya. Ni dia hutan hujan tropika atau hutan hujan khatulistiwa. Kita nak tahu sikit macam mana hutan hujan tropika ni. Okey, hutan ini juga disebut sebagai hutan hujan khatulistiwa ataupun hutan hujan deep tropical. Kena ingat ni ada 3. Kadang-kadang dipanggil hutan hujan tropika, hutan hujan khatulistiwa, juga dipanggil hutan deep tropical. Kena ingat dah ni. Okey, belajar-belajar. Terdapat di sebahagian besar kawasan di pedalaman semenanjung Malaysia serta Sabah dan juga Sarawak. Maksud dia hutan ni yang paling banyak. Ataupun hutan utama di Malaysia adalah hutan hujan tropika. Bersifat malar hijau. Kelas sebelum ni saya kena terangkan apa tu malar hijau. Malar hijau bermaksud dia menghijau sepanjang tahun. Daripada Januari sampai pada Disember, pokok dia hijau. Tak kisahlah hijau muda ke, hijau pisang ke, hijau apple kan, hijau sayang dan tumbuh secara rapat-rapat. Maksud dia hutan ni padat. Rapat-rapat. Okey, terdiri daripada 4 lapisan pokok. Dia ada 4 lapis kategori pokok hutan hujan tropika atau hutan hujan khatulistiwa ni. Dan pelbagai spesies pokok hidup dalam satu kawasan. Bermaksud di dalam satu kawasan pokok tu ada macam-macam jenis, banyak-banyak jenis. Kepelbagaian dia. Okey, ini adalah dia punya lokasi. Lokasi hutan hujan tropika ni. Ini yang dikatakan di majoriti pedalaman ni. Nampak ni yang hijau-hijau ni. Nampak paling besar. Ini kawasan-kawasan hutan hujan tropika di dalam negara kita. So pelajar kena pasti juga lokasi ni. Nampak ni. Okey, boleh insya-Allah. Ni dia ciri-ciri dia. Apakah ciri-ciri hutan hujan tropika ni? Supaya kita kenal ni, supaya kita tahu, oh ini hutan hujan tropika, oh ini hutan paya air masin, ini hutan paya air tawar. Kita ada banyak jenis hutan kan, banyak jenis tumbuh-tumbuhan jadi. So ciri-ciri dia, yang pertama, dia terdiri daripada pokok-pokok yang tinggi, yang mana ketinggian dia boleh mencecah sehingga 50 meter dari tanah tu. Allah, tinggi tu, awak berapa meter je. So 50 meter. Batang pokok dia pula adalah lurus, berkayu keras dan juga berdaun lebar. Sebab dia tinggi, dia nak dapatkan cahaya matahari tu, dia lurus, straight to the point atas tu. Dan juga kayu dia jenis keras. Dan juga daun dia jenis lebar lah. Okey, berdaun lebar. Mempunyai 4 lapisan. Ni dia katakan tadi, 4 lapisan hutan hujan tropika. Apakah nama lapisan-lapisan dia? Yang dikatakan sebagai lapisan emergent, lapisan kanopi, lapisan tengah dan juga lapisan lantai hutan. So ini 4 lapisan dan juga nama 4 lapisan tu. Terdapat tumbuhan memanjat. Dia ada jenis tumbuhan memanjat. Seperti rotan dan juga tumbuhan menumpang. Tumbuhan menumpang ni kita kenal dia sebagai epifit lah. Nama dia epifit. Dia menumpang ke pokok lain.
Okey, dan yang tumbuhannya memanjat. Memanjat ni kategori ni Allahu Akbar. Saya ingat nama dia. Dia ada nama dia. Dia ada epifit, saprofit. Okey, seperti pokok tanduk rusa. Macam mana pokok tanduk rusa tu agaknya? Nanti kita tengok. Okey. Dan dari pesan bawah terdapat tumbuhan saprofit. Ni dia katakan tadi saprofit seperti kulat dan juga cendawan. Saprofit ni maksud dia apa? Saprofit ni bermaksud tumbuhan yang hidup atau tumbuh di tumbuhan yang dah mati. Dan dijadikan tumbuhan mati itu sebagai dia punya makanan dia. Okey. So kulat dan juga cendawan. Tumbuhan memanjat ni dikenali sebagai liana. L-I-A-N-A. Siapa nama liana tu maksudnya suka manjat kot. Okey. Liana, tumbuhan yang pokok memanjat. Liana, epifit, saprofit. Okey. Dan ada satu lagi jenis tumbuhan ni iaitu parasit. Parasit ni dia menompang dan dia curi makanan kat pokok yang ditompang. Dia berbeza dengan epifit. Epifit ni dia hanya tompang saja pokok tu. Kenapa dia tompang? Sebab dia nak dapatkan makanan dan juga dia nak dapatkan cahaya matahari. Sebab pokok kan tumbuh rapat-rapat, tinggi-tinggi. Jadi dia tak dapat cahaya matahari. Jadi dia panjat pokok tu dia tompang untuk dia dapatkan cahaya matahari. Tetapi makanan dia cari sendiri. Dia dapatkan sendiri. Dia berbeza dengan tumbuhan jenis parasit. Yang mana dia tompang kat pokok tu, dia masuk akar dia dalam dahan pokok tu, batang pokok tu. Dia sedut makanan dalam pokok tu. Jahat sikit ni parasit ni. Okey, jangan jadi parasit awak. Okey, ini dia lapisan-lapisan dia. Atas, bawah, A, B, C, D. Kita boleh bagi kategori dia. Okey, yang mana lapisan atas sekali, emergent ataupun lapisan ranjong lebih 40 meter, batang lurus, habitat bagi burung dan serangga. Yang kedua, ni lapisan kedua dia bagi kanopi. Kenapa panggil lapisan kanopi? Sebab pokok dia macam kanopi. Daun dia macam kanopi. Tahu kanopi? Kanopi kan macam tiga segi tu piramid tu. Okey, 20 meter hingga 40 meter tinggi dia. Kanopi yang rapat, habitat bagi tupai terbang, ular dan kera. Lapisan ketiga dia dikenali sebagai lapisan tengah, 10 meter hingga 20 meter tinggi. Mana ini pokok renek. Okey, dan yang terbawah adalah lapisan bawah, 10 meter je tinggi dia. Okey. Boleh okey? Ini contoh hutan hujan tropika atau hujan khatulistiwa. Nampak tu? Rapat-rapat tebal kan? Kalau awak masuk memang sosat. Memang sesat. Okey? Ni hutan kita. Cantik kan? Hijau je. Pokok tinggi-tinggi. Okey, ini adalah contoh tumbuh-tumbuhan semula jadi. Hutan hujan tropika. Kan kita tengok tadi kan, kita standard pembelajaran kita nak kenal pasti jenis tumbuh-tumbuhan. Kita dah kenal tadi ada berapa jenis tumbuh-tumbuhan. Kita nak tahu pula, nak huraikan sikit tumbuh-tumbuhan ni. So kita bagi tahulah ciri-ciri dia. Lepas tu kita nak jelaskan dengan contoh. Ini contoh pokok cengal. Ni pokok cengal yang ada dalam hutan hujan tropika atau hutan hujan khatulistiwa. Kita ada juga pokok meranti laut. Ini pokok dia. Okey, dan kita ada pokok kapur. Kapur, bukan kapur hak tulis tu. Nama pokok tu pokok kapur. Okey, banyak lagi lah, pelbagai lagi jenis tumbuh-tumbuhan. Okey, ini antaranya. Okey. Baik, seterusnya kita pergi pada hutan paya pula. Yang mana tadi hutan paya ni nampak dia ada dua hutan paya ni. Iaitu hutan paya air tawar dan juga hutan paya air masin. Okey. Dan perbezaan utama kedua-dua jenis paya ni adalah lokasi dia lah. Okey. Kita bagi tahu, air tawar dekat mana, air masin dekat mana. Pertama, lokasi dia. Biasanya hutan paya air masin ni berada berhampiran dengan pantai. Sebab nampak ni, sebab tu dipanggil hutan paya air masin. Bila kita rasa air tu tak ada dalam masin mana sangat, payau ya. Sebab dia berhampiran dengan laut. Air laut ni masin. Manakala hutan paya air tawar ni dia berhampiran dengan hutan hujan tropika. Hutan dekat kawasan sungai-sungai lah, tepi-tepi sungai atau kawasan tasik. Itu hutan paya air tawar tu lokasi dia. Lokasi umum hutan paya ialah terletak di kawasan berair, berlumpur dan kawasan yang rendah. Sebab tu dia bagi paya, sebab dia menakung air ataupun air tak boleh nak mengalir tempat lain. Okey. Namun lokasi hutan paya air tawar biasa terletak di tepi sungai, tasik dan paya. Macam cikgu sebut tadi. Manakala hutan paya air masin terletak di muara sungai atau tepi pantai yang terlindung. Cara kunci dia hutan paya air masin ni kat kawasan air masin lah, dekat dengan laut.
Okey, mudah. Okey, tempat air tawar boleh temui di sekitar contoh Tasik sini, Tasik Bera, Tasik Kenyir. Okey, serta kawasan Sabak Bernam di atas Sungai Rajang tu antara contoh lokasi di Malaysia. Manakala hutan pai air masin kita boleh temui di Larut Matang, Perak, kawasan pantai sepanjang 50 meter. Dekat tadi kan, kawasan air laut. Kita muara Sungai Perak atau Sungai Menang. Muara ni pertemuan di antara laut dengan juga sungai. Itu lokasi pai air masin. Air tawar ni lokasi dia. Dia tunjuk sikit lah ni. Boleh tengok sini nampak. Ini beza ni. Air tawar nampak dekat dalam sikit. Dekat dalam. Berbeza dengan air masin. Nampak air masin. Dia mesti dekat tepi. Okey. Kawasan ni. Dekat pantai timur tak ada air masin. Sebab dia mesti kawasan tepi pantai tapi dia terlindung. Macam ni dia tak terlindung. Nampak dia laut lepas ni. Macam ni dia terlindung. Nampak dia terlindung dengan semenanjung. Yang ini pula dia terlindung tapi ni dia ada Indonesia. So dia terlindung. Tu beza dia. Okey. Ni. Lokasi di tepi pantai terlindung dan berlumpur. Hutan pai air masin ni berlumpur. Dia ada pokok ni nama akar ni. Akar jangkang. Kenapa jangkang ni macam terkangkang tu kan kaki besar tu. Sebab kaki ni. Terkangkang. Jangkang. Dia masuk dalam ni. Okey. Ni air pai masin. Nampak? Ni air akan cangkang. Serabut. Ini time air surut. Kalau air naik nanti naik boleh habis lah ni tenggelam lah. Okey. Ni. Dia ada dua jenis akar ni. Ini namakan akar jangkang sayang. Dan satu lagi jenis macam ni. Akar ceracak. Dia masuk dalam dia keluar. Ada yang tak keluar ni akar ceracak nama ni. Macam duri. Ni akar pokok dia lah. Antara pokok ni bakau minyak. Okey. Nama pokok dia. Juga dikenali sebagai paya bakau. Di paya air masin paya bakau. Sebab banyak pokok bakau. Ini paya air tawar. Okey. Ataupun juga dikenali dengan paya gambut. Sebab dia ada dekat kawasan tanah gambut. Ni pokok nipah, pokok keladi, pokok bengkuang. Okey. Tu beza pokok dia. Baik. Ini yang terjadi. Bahawa pantai timur dia tak ada hutan paya air masin. Dia tak ada. Sebab apa? Dia hutan yang menghadap laut luas. Jadi dia ada hutan pantai. Hutan pantai terdapat di kawasan pantai berpasir. Bukan pantai berlumpur. So kita kebanyakan negeri di Terengganu, Pahang dan Kelantan pantai dia berpasir. Jadi hutan dia adalah hutan pantai. Ini adalah contoh tumbuhan semenanjung yang terdapat di sini. Pokok mengkuang laut, pokok tapak kuda, pokok kelapa, pokok ru. Macam manakah bentuk pokok-pokok ni? Anak-anak boleh buka tanya Cik Google lah. Type di situ. Pokok mengkuang laut. Dia akan keluar contoh. Tu pokok tapak kuda dia akan keluar contoh dia. Okey. Dan biasanya pokok-pokok sini tahan tiupan angin sebab dia tepi pantai. Sebab ombak tu angin tu kuat. Dan mempunyai sistem akar yang kuat untuk menyokong dahan pokok tu daripada angin yang kuat, tiup angin kuat. Okey, contoh kawasannya di sepanjang pantai Terengganu, Saru di Johor, Pulau Sepadan di Sabah. Nampak ni? Ni hutan pantai nampak. Banyak sini. Terengganu banyak. Terengganu boleh banyak ni. Negara kita. Okey. Tu hutan pantai. Ini contoh dapat. Pokok kelapa. Cantik. Ni profil hutan pantai. Okey. Kalau dekat dengan laut ni ada pokok tapak kuda. Walaupun nama hutan dia tak ada lah macam hutan hujan khatulistiwa tebal tak. Tapi pokok-pokok tepi tu bagi hutan lah juga. Dia ada pokok ru, pokok renek, pokok mengkuang, pokok kelapa. Ni je lah hutan pantai. Dia tak macam hutan hujan tropika, dia tebal pokok dia. Tak macam hutan paya air masin. Paya tawar banyak pokok kan. Dia jarang-jarang pokok dia. Berbeza. Hutan pantai. Ni dia tadi. Tak payah search. Dah ada dah. Tunggu awak search, takut awak kan salah search. Bila search nanti kalau cari dalam Google banyak macam-macam keluar. Takut salah cari. Okey, ni antara pokok tapak kuda, pokok kelapa. Tahu kan pokok mengkuang laut macam ni. Okey. Dan yang terakhir adalah hutan gunung. Hutan gunung di timur kawasan yang mempunyai ketinggian melebihi 1,200 meter dari aras laut. Jadi semua tumbuhan dia berbeza ikut ketinggian. So sebenarnya macam dah belajar kan. Okey. Ini khusus kat Malaysia saja. Maknanya makin tinggi kawasan tu, semakin jaranglah pokok tu.
dan semakin kecil ataupun renek pokok yang akan ditemui. Dan taburannya boleh ditemui di kawasan mampiran puncak Banjaran dan kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak. Hutan gunung dia sangat berkait rapat dengan hutan hujan khatulistiwa. Maknanya kawasan tanah-tanah tinggi yang tinggi melebihi 1,200 meter, automatik dia dah jadi hutan gunung. Kalau kategori bawah tu mungkin dia masuk hutan khatulistiwa ataupun hutan paya. Ini taburan dia. Warna purple ni hijau ni hutan hujan khatulistiwa, nampak purple, nampak kan? Macam tu juga dia ada kaitan dia. Nampak? Okey. Ni antara contoh tumbuh-tumbuhan semula jadi yang ada kat hutan gunung. Periuk kera ni. Ni kat kawasan puncak-puncak ni. Rhododendron eriscoides. Ni bunga rafflesia tadi. Bunga eyebright. Okey. Saya cakap cukup untuk hari ni. Kita hanya belajar jenis-jenis dulu. Faktor-faktor nanti kita akan belajar. Okey. So harapnya pelajar-pelajar dapat kena pasti dah tahu dah jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi kat Malaysia ni. Ada hutan hujan tropika atau hutan hujan khatulistiwa, ada hutan paya air masin, ada hutan paya air bakau, air tawar ataupun air tawar, ada hutan pantai dan kita juga ada hutan gunung. Okey, baik, insya-Allah kita jumpa lagi dalam kelas seterusnya untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang menyebabkan kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi ni. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.